kalimat adalah kembali ke rahmatullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkati majlis kita pada hari ini. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrif al-qulub, ya Allah, Allah ya Allah yang boleh mengubah hati kami, sarrif qulubana ala ta'atik, kau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian wahai Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina hikmatak, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami, wanshur alaina, dan limpahkanlah kepada kami wahai Allah in khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayangmu kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah dengan nikmat yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur. InsyaAllah hari ini kita sambung balik tajuk yang ke berapa ya sebelum ni ya. Allahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Tajuk yang ke-15. Tajuk yang ke-15 iaitu manusia ni ada di antara jasad dan juga roh. Jasad dan juga roh. Sebab yang sebelum ni kita cerita tentang roh yang ditiup kepada Adam. Iaitu roh itu adalah makhluk, bukan roh Allah. Roh bukan roh Allah. Walaupun Allah sebut ruhi, rohku, tapi roh itu adalah bentuk min. Iaitu min menyatakan bahawa roh itu datangnya daripada Allah. Tapi bukan roh kita ini Allah. Sebab tu dia kata roh Allah. Tidak. Tapi roh yang datangnya, rohnya adalah roh menunjukkan bahawa roh itu adalah ciptaan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam bab yang ke-15 iaitu menceritakan tentang manusia, antara keperluan jasad dan keinginan roh. Keinginan roh. Keperluan jasad dan keinginan roh. Roh ini dia ada dua. Roh badan kita ni ada dua. Manusia ni dia ada roh dan dia ada jasad. Dia ada roh dan dia ada jasad. Dia ada dua bahagian. Al-Ka'abi Batalib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nurmawati Zakaria. Cik Nama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Zawiyah Jambari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rosmar Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suwaga Mat Zahgi. Suwaya Mat Zahgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, Kak Manira.
Lama Ustaz tak berkuliah dalam kereta rasanya. Masya Allah, Alhamdulillah. Baru balik deh. Kemarin saya sampai di Malaysia. Alhamdulillah hari ni dapat bersama-sama duduk dalam kereta. Sebab saya tadi ada kelas. Saya sekudai. Tadi ada kuliah maghrib di Gelang Patah. Di Gelang Patah. Jadi tak sempat sampai rumah. Nak cepat tadi. Lepas isyak. Lepas tu ada pula orang ajak bual lagi. Jadi terlambat terus. Jadi terpaksa duduk dalam kereta lah. Jadi insyaAllah, Assalamualaikum Zaki Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Semoga dapat dirahmati Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey. Zalihan Nuh, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, insyaAllah. Ustaz di mana tu? Saya di mana sekarang ni? Sekarang di Tol, di perhentian rehat, tempat rehat Perling. Lepas Tol tu tempat rehat Perling tu, saya di pas tu je. Okey, Norizan Cik Harun, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wan Aisyah, Wan Aisyah anda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Ustaz di KN. Assalamualaikum Ustaz, selamat kembali. Waalaikumsalam, selamat kembali ke tanah air. Alhamdulillah. Rafi'ah Ahmad, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sihat sentiasa. Alhamdulillah, amin, amin. Okey, insyaAllah. Kak Mak Halijah, Assalamualaikum Ustaz. Daripada Mekah. Dari Mekah? Saya Mak Jah dari Mekah ke ataupun saya? Saya daripada Johor. Daripada Johor, Perling. Yang duduk sekarang ni berada di tempat rehat Perling. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah. Normawati Zakaria. Anak saya dekat Gelang Patah Ustaz. Oh, ya ke? Oh, Alhamdulillah. Saya tadi di Kampung Melayu. Gelang Patah. Gelang Patah. Kak Azrina Abu Bakar, siap dan terus berkuliah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jet lag juga. Beberapa hari ni letih je badan. Nak tidur je rasa. Tapi kalau tidur kat rumah tak jadi apa. Baik keluar. Keluar semangat sikit. Zawiyah Johar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Pertama sekali, roh dan juga jasad. Roh dan juga jasad. Makan jasad lain, roh lain. Jasad kita ni kita perlukan makanan, kan? Perlukan makanan untuk sihat, kan? Perlukan makanan, vitamin dan sebagainya. Dia perlukan dengan roh, kan? Pertama sekali disebut unsur maddi, unsur maddi iaitu material. Dan juga yang kedua adalah unsur ruhi, unsur ruhi. Unsur roh ni, unsur maddi ni, iaitu dikata unsur yang disebut material, iaitu badan kita lah, ada mata, telinga, sebagainya. Maka ia merupakan jasad yang telah dibentuk oleh Allah dan ialah patung yang diciptakan. Kan sebut sebelum ni, jasad kita ni adalah patung yang fakhar, yang mana patung itu seperti kal fakhar ni tembika, yang mana salsalin kal fakhar, bila mana diketuk bunyi dia kuat. Sebab badan kita ni ada rongga. Sebab kita ni penuh dengan darah, dengan angin, badan kita ni ada rongga perut, tekak. Sebenarnya kalau kosong badan kita ni, kalau diketuk bunyi dia salsalin kal fakhar. Salla maknanya kalau kita ambil ketuk orang ketuk paku, kalau ketuk dinding dengan paku tu kalau diketuk mishmar, sallal mismar, iaitu dikata ketuk dengan paku tu disebut sebagai ketuk dengan bunyi yang sangat kuat, akan mengeluarkan bunyi yang kuat, disebut sallal mismar. Jadi disebut juga orang yang maksudnya diketuk dengan bunyi dia sallah, kuat. Begitulah juga dengan perkataan disebut sebagai begitulah juga dengan perkataan disebut sebagai diketuknya jasad manusia tu seperti tembika, bunyi diketuk teng teng teng, maksudnya benda tu jasad tu ada. Jasad tu ada. Okey. Dan yang seterusnya kita baca lagi apa itu maknanya jasad. Mana jasad itu, iaitu jasad ini ada benda yang kita nampak, ada benda yang kita nampak. Dan yang seterusnya dikata ini menunjukkan bahawa jasad manusia ini mempunyai unsur maddi, ataupun disebut sebagai manusia ni material. Maddi ni material, kan? Dan ataupun yang dapat dilihat pada rupa bentuk, dan ia adalah merupakan makhluk yang dicipta daripada tanah, yang juga merupakan maddi. Justru unsur ini merupakan keperluan material bagi jasad. Jadi semua keperluan jasad dalam hidup kita ni
kita kena diperbuat daripada tanah juga. Semua daripada tanah dan langit. Tak ada lain dalam hidup dunia ni. Semua benda yang diperlukan oleh jasad kita ni ada dekat bumi. Dan jugalah ada langit. Turun daripada langit dan keluar daripada bumi. Tak ada daripada tu. Air hujan, makanan semuanya daripada bumi dan juga turun daripada langit sebagai air hujan. Selain daripada tu, tak ada. Maksudnya jasad ni makanan dia, keperluan dia cuma juga bumi juga. Keperluannya juga bumi. Berbeza dengan roh. Nanti roh kita akan sebut. Keperluan material ini ada disediakan di bumi, contohnya seperti makanan dan minuman. Harta benda, barangan, keperluan nafsu, syahwat. Kesemua ini perlunya material yang boleh didapati di bumi. Maka disediakan oleh Allah untuk sekalian manusia. Jadi semua ada. Ketika dalam Qasasul Anbiya Imam Ibn Kathir, ketika Adam turun di muka bumi, dibawakan 7 daripada gandum, biji gandum daripada syurga. Disuruh Jibril bagi kepada Adam, ajarkan cara bagaimana menanam pokok. Lalu dibawakan 7 biji gandum daripada syurga, kemudian Adam ini tanam begini. Maka pertama sekali Adam ini ditunjukkan oleh malaikat, iaitu seekor binatang. Dia turun ke bumi ini perut Adam lapar. Maka malaikat Jibril ni tunjuk kepada Adam tentang binatang, iaitu ditunjuk binatang yang pertama yang ditunjuk oleh Adam kepada Adam adalah kambing. Kambing. Tunjuk binatang yang pertama yang Allah tunjuk, yang malaikat tunjuk, makanan. Itu makanan yang kamu kena makan, kambing. Lalu dia ajar cara sembelih. Maka cara makan, dimasak dulu, kemudian makan kambing. Jadi dekat sini Qasasul Anbiya, makanan pertama yang disentuh oleh Adam. Makanan yang pertama yang yang ditunjuk oleh Jibril di muka bumi ini bukannya makanan buah-buahan. Bukannya beras dulu. Bukannya tepung dulu. Tepung tu makanan yang turun lah. Cuma makanan yang pertama yang ditunjuk sebagai makanan di muka bumi, dalam berjuta-juta makanan, ada sebab kenapa kenapa malaikat menunjukkan kambing. Menunjukkan kambing. Sampailah pernah Rasulullah sebut, seluruh para nabi pernah menjadi pengembala kambing. Kenapa kambing? Ada sebut lah. Jadi manusia ni kambing lah. Maksudnya tak lari daripada makanan manusia yang pertama, yang paling baik. Aisyah pernah sebut makanan yang paling dicintai dan disukai oleh Nabi SAW tak lain, iaitu kambing. Iaitu puha kambing, iaitu bahagian betis kambing tu. Nabi sangat-sangat suka dengan kambing. Jadi makanan para Nabi ni memang kambing dari awal lagi. Jadi siapa yang tak makan kambing tu, dia tak tahu asal-usul dia. Allahuakbar. Jadi kalau buka Qasasul Anbiya Imam Ibn Kathir, jadi kambing adalah makanan yang pertama disentuh oleh manusia di muka bumi ni. Di muka bumi. Jadi makanlah kambing tu. Tapi makan kambing ni pun tak apa bagus sangat. Tak berapa bagus. Kalau yang bagus ni kalau diajak saya sekali. Diajak saya sekali. Okey, itu yang bagusnya. Okey. Jadinya, ketika saat disebut makanan, jadi itu kambing. Jadi bila kita sebut tentang makanan, dua ada. Nak nafsu syahwat, rasa nak perempuan, Nabi Allah bagi kahwin. Allah bagi nikah. Allah bagi nikah. Macam-macam. Rasa lapar Allah bagi makan. Rasa haus Allah bagi air. Allah bagi air. Benda semua berlaku dalam hidup ni, Allah bagi material kepada jasad. Okey, roh pula. Roh pula bersifat halus, bercahaya dan bersifat nurani. Makanan bagi roh ni apa dia? Malik bin Dinar. Kalau tengok dalam seorang tabi'in, Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni, dia menyebut makanan roh ada 3. Selagi kita ada 3 benda ni dalam hidup kita hari-hari, maka roh kita ni bersemangat. Roh kita akan kuat. Makanan roh ni ada 3. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar ni seorang tabi'in. Seorang tabi'in yang hidup pada tahun abad yang kedua Hijrah. Apa dia yang pertama? Nanti bonda jemput Ustaz. Duduk mana? Jemput saya orang Skudai. Orang Skudai, orang Johor. Jadi, tapi kalau orang Kelantan tak boleh lah, jauh sangat. Kelantan jauh sangat. Okey. Jadinya, makan kambing. Okey. Jadinya, ketika pada saat disebut, Malik bin Dinar kata, roh ni ada 3 dalam dunia ni. Dalam dunia ni, kita bila tak ada roh tu, maka kita akan lemah. Makalah banyak mana pun, kita punya roh akan lemah. Kenapa? Roh kita ni, roh dunia ni ada 3. Dekat dunia ni, kita perlukan 3 benda. Hari-hari kita kena ada 3 benda ni.
untuk kita dapat roh kita ni senantiasa segar, sentiasa kenyang. Yang pertama apa dia? Malik bin Dinar kata. Malik bin Dinar menyebut bahawa makanan pertama dalam roh ni adalah liqa'i ikhwan. Liqa'i ikhwan, iaitu bertemu dengan jemaah ataupun bertemu dengan kawan-kawan sahabat-sahabat yang beriman. Jadi roh ni, yang pertama nak jadi makanan roh ni yang paling baik, yang pertama adalah pertemuan. Kita selalu berjumpa dengan rakan beriman. Rakan soleh. Rakan-rakan yang soleh. Ya, pertama sekali. Jadi orang yang jarang bertemu dengan rakan-rakan soleh ni memang dia lemah, dia punya roh dia. Roh dia menjadi lemah. Jadi yang pertama sekali kena selalu bertemu. Sebab tu ada, kalau laki-laki dia ada solat 5 waktu berjemaah. Supaya kita ni ada 5 pertemuan. Ada 5 pertemuan yang selalu kita buat. 5 kali bertemu manusia. Jumpa tak apa. Jumpa, tamu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kita berbual dengan hari ni. Saya jumpa, Assalamualaikum, Ustaz, Waalaikumsalam. Ada pertemuan. Ada pertemuan dengan sahabat-sahabat yang soleh. Bukan sahabat-sahabat IKEA, tidak. Sahabat-sahabat pekerjaan, tidak. Tapi di sini adalah sahabat li ikhwanis soleh. Iaitu pertemuan dengan sahabat-sahabat yang baik. Sahabat-sahabat yang beriman. Ini merupakan roh yang pertama. Makanan roh. Yang kedua adalah roh ataupun roh tahajud bil Quran. Al-Quran yang dibaca waktu malam. Tak boleh tidak. Roh kita ni, makanan dia adalah roh kita ni, iaitu membaca Al-Quran saat mana malam. Saat mana sebelum subuh. Baca Quran maghrib boleh. Lepas asar boleh. Lepas isyak boleh. Lepas subuh boleh. Tapi bacaan yang menjadi roh, menjadi makanan kepada roh kita ni adalah bacaan Al-Quran sebelum kala subuh. Sebelum kala subuh, iaitu tahajud bil Quran. Tadi liqa'i ikhwan. Yang kedua, tahajud bil Quran. Kita bangun tahajud untuk baca Quran. Dan biarlah baca Quran dalam solat ataupun di luar solat. Bangun malam, tak apa, bangun malam, kita buka lamp pukul 4 pagi. Kemudian baca Quran, walaupun surah An-Nas, walaupun Al-Ikhlas, tidur balik. Pukul 4 pagi je kita bangun, kita buka lamp. Buka lamp macam-macam lamp. Kita boleh buka. Lamp yang slow-slow lah. Tapi jangan slow sangat pula lamp, nanti tak bangun-bangun. Buka lamp, letak lamp pukul 4 pagi, 4.30 ke, buka setiap malam. Baca Quran, Qul Allahu Ahad ni. Buka lamp baik-baik. Tidurlah, wahai permaisuri, tidurlah, pejam mata, hai. Tidur. Jadi, orang rumah saya dulu pernah sekali, tahun lepas, berapa tahun ni? Dia kalau buka lamp waktu Ramadan, ya ilaha illallah, terkejut saya. Dia buka lamp, kalau lamp dia tu waktu tidur, waktu Ramadan, dia buka apa tau? Sahur, bangun, sahur. Allah, dia punya lamp tu bunyi. Mamat tu cakap. Setiap tahun dengar bunyi tu. Dia kata kalau bunyi tu, dia kata segar mata waktu bangun tidur. Tapi saya terkejut. 4 pagi, terkejut. Terbangun, ada orang buka lamp, sahur. Yang bangun pukul 4 kan dia, bukan saya. Saya kan pukul 5. Suami ni kan dah bangun untuk makan. Bang, bangun bang, makan. Perempuan ni besar pahala dia. Dia masak bangun pukul 4 pagi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Moga-moga orang-orang yang menjadikan makanan sahur ni besar pahala dia. Jadi kemudian, ketika pada saat disebut roh ni adalah tahajud. Sebagaimana dalam Imam Qurtubi, dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Dia kata, saat mana saat syafaat kita ni sakaratul maut, ataupun saat kita berada dalam sakaratul maut, ataupun saat mana yaumul qiyamah, dia kata amalan syafaat itu antaranya ada 6. Antaranya adalah iaitu Al-Quran yang dibaca saat kala sebelum subuh. Saat kala sebelum subuh. Jadi insya-Allah. Ingat saat sebelum subuh. Jadinya syafaat Al-Quran ini, baca Al-Quran banyak. Tapi yang mendapat syafaat di yaumul qiyamah, sakaratul maut, yang dapat mengucap kalimah la ilaha illallah, husnul khatimah, iaitu di istiqamah membaca Al-Quran sebelum kala subuh. Itu Imam Qurtubi. Jadi dah kena dah 2 ni. Malik bin Dinar kata roh kita ni kuat bila kita baca Quran sebelum subuh. Imam Qurtubi kata antara mati husnul khatimah ni istiqamah baca Quran sebelum subuh. Dah kena dah 2 ni. Jadi jangan lupa baca Quran. 4 pagi, 4.30 pagi buka lamp dan kemudian letak. Kemudian baca Quran. Baca surah yang simple. Istiqamah tu penting. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia kata akfalu. Maka beramallah.
ala ma tutiqun. Mengikut apa yang, ni hadis sahih, mengikut apa yang engkau mampu. Ni hadis sahih Bukhari. Beramallah wa in qalla, sedikit tetapi mengikut sedikit dan kekalkan mengikut apa yang kita mampu. Jadi kasut saiz lain-lain. Jangan tengok orang lain. Jangan tengok Bonda Rosni, dia punya zikir banyak. Kita jangan tiru. Kita tengok, kita zikir, dia tengok diri kita, bukan tengok orang. Kita ni mampu apa? Sebab Nabi kata biar sedikit, tapi yang Nabi nak supaya kita kekal. Kekal buat. Kekal tu lebih penting daripada banyak. Jadinya kita ni kasut lain-lain. Kasut saiz lain-lain. Orang tu saiz besar, kita saiz kecil. Jadi jangan sampai kita terlampau mengikut kehendak zikir orang sehingga kita ni tak istiqamah. Dapat kita baca Al-Mulk, lepas tu kita dapat zikir surah Waqiah, kita baca Waqiah, Al-Mulk tertinggal pula. Lepas tu kita dapat pula surah As-Sajadah, kita nak baca Sajadah. Lala Al-Mulk dengan Al-Waqiah tertinggal. Jadi biar kita baca Al-Mulk, tak apalah satu. Sampailah kita tahu lepas ada tertinggal, kita nak tahu ni azam supaya Al-Mulk tak nak tertinggal lagi. Sampailah kita punya Al-Mulk dah betul-betul kekal, dah betul-betul memang mantap, kita tambah lagi zikir lain. Sebab tu, biarlah baca Quran biar sedikit. Bangun malam, sekurang-kurangnya baca satu ayat. Ataupun nak surah yang kita hafal, surah Al-Ikhlas dulu kita baca. Tidur balik. Tidur balik. Kalau ada waktu kita nak bangun tahajud, bangun solat. Tapi kalau yang ketiga apa dia? Iaitu pada kita selalu dalam sehari tu kita kena bersendirian. Al-khulwah ataupun khalwat ataupun uzlah. Uzlah ni ada waktu kita dalam seharian 24 jam ni menyendiri. Ada waktu dalam 24 jam dalam hidup kita perlu menyendiri. Ini memang untuk apa? Untuk selalu muhasabah, berzikir, muhasabah diri, sehingga mengalirkan air mata. Mengalirkan air mata. Ini disebut oleh Malik bin Dinar. Kita malam tu kita kena ada satu kali untuk kita muhasabah diri, kita ingat pada Allah. Dia menyendiri duduk solo seorang, tak ada kawan, tak apa. Duduk, jangan ramai-ramai, duduk seorang muhasabah diri. Duduk berzikir pada Allah, kan? Berzikir, dan sehingga dia kata mesti mengalir air mata. Hari-hari kena buat. Latih. Siapa yang boleh istiqamah begini ni, orangnya kuat. Ingat, air mata ni, munajat. Senang cerita munajat. Saya pun di lama. Saya di lama hari tu. Dia berada di syurga lama saya tu. Yang tu hari ni GNI Germa Nur Iman pun ada lama saya. Bukan lama untuk jadikan menantu. Terkejut saya. Siapa tu ya? Dia lama saya. Dia lama saya tu. Siapa namanya, lupa sih. Bonda siapa tak apa. Dia ada lama saya. Terkejut saya. Ustaz, kami nak lama. Bush, terkejut. Ya kan nak jadi menantu. Nak jadi menantu. Rupa-rupanya dia nak melamar supaya dia dalam Ramadan dia nak buat dari pukul 4 sampai pukul 5. Lama supaya dapat dapat munajat, buat munajat 5 hingga 6 nak melamar supaya ustaz masuk slot Ramadan. Terkejut isteri saya. Ni ada jemaah ni nak lama abang. Nak lama abang. Lama apa? Lama nak jadi baca munajat. Munajat pada bulan Ramadan. Jadi munajat lah. Yang pertama tadi Akhi Azrina Abu Bakar, makanan roh ada 3. Ikut ini mengikut Malik bin Dinar. Iaitu pertama bertemu sahabat yang soleh. Pertemuan dengan jemaah beriman. Ni kena selalu. Hari-hari ada di kontak dengan orang beriman, mengaji, talaki sama-sama kan. Ni ada. Ni semangat. Yang kedua, Al-Quran yang dibaca pada sebelum subuh, iaitu waktu tahajud. Jadi orang tanya, ada satu ulama ni, Mak Isa Draman, Tok Ku Pasir Gudang. Ditanya oleh satu jemaah ni, di perempuan. Macam mana kalau perempuan dalam keadaan huzur? Keadaan huzur. Maka dikata kalau tak boleh dengar baca Quran, maka dengar Quran. Kedengar juga jangan, bukan zikir lagi, tapi dengar Quran. Buka YouTube, iaitu dengar Al-Quran. Jadi kalau tak boleh kita baca Quran, dengar Quran. Dengar Quran. Ataupun tak boleh dengar Quran, kita baca tafsir. Kita tadabbur Quran. Itu juga termasuk dalam tahajud bil Quran. Tahajud bil Quran ni termasuk dengan mendengar dan juga mentadabbur Al-Quran. Baca tafsir Quran, baca makna dia dan kita tadabbur. Tadabbur baca tu. Itu termasuk dalam tahajud bil Quran. Jadi orang-orang yang uzur, muda sebagainya, maka boleh. Yang ketiga beruzlah, menyendiri, memberi ruang kepada diri untuk berzikir, muhasabah.
munajat, mengalir sehingga, tapi wajiblah sehingga mengalirkan air mata. Imam Ghazali pernah nyebut, dia kata kalau kita tengok api neraka ni, maka menangislah. Kalau dalam keadaan kalau kita tak boleh menangis, maka buat menangis. Saya nanti ada baca hadis Nabi dekat, tapi makna dia matan dia saya lupa dalam kitab Tazkirah, iaitu menceritakan tentang lautan ataupun sungai air mata ahli neraka. Dan Rawahu Tirmizi, dia kata satu hari Nabi pernah berkata bahawa di dalam neraka nanti orang-orang kafir, orang-orang yang ahli neraka akan menangis. Kita akan dengar ahli neraka ni tangisan saja dalam api neraka, jeritan dan tangisan. Sehingga Nabi kata di neraka nanti kita akan mendengar dalam neraka ni tak ada lain menjerit tangisan. Dan tangisan air mata mereka ni akan lama kering air mata mereka, sehingga yang keluar daripada mata mereka ni darah. Sehingga air mata mereka kering, yang keluar darah. Sehingga darah yang keluar daripada mereka ni menjadi satu sungai yang mengalir. Nabi kata kalau saat mana sungai tersebut diletakkan kapal, maka kapal akan berlayar. Maksudnya air mata darah. Maka Nabi kata menangislah, kena takutkan api neraka. Kalau tak boleh menangis, maka berusahalah menangis. Nabi tak kata kalau tak boleh menangis buat macam ni, tak. Kalau tak boleh menangis, maka berusaha menangis. Sehingga Imam Ghazali kata kalau tak boleh menangis, buat menangis. Pertama kali belajar ni, buat macam mana nak menangis. Tengok diri kita, fikir pasal ni, fikir pasal tu, fikir pasal ni dosa kita, sampai mata kita menangis. Tak boleh buat menangis, buat menangis. Saya tak tahulah nak buat menangis macam mana. Apa saja. Usaha. Kalau tak boleh menangis juga, kalau saya tak boleh menangis juga, saya suka dengar tiup-tiup video-video klip yang sedih. Lagu-lagu yang sedih. Zikir-zikir yang sedih. Zikir Badrul Amin. Waktu zikir-zikir yang sedih, doa-doa, Ustaz Ahmad Dasuki ke, apa-apa yang boleh menyebabkan kita boleh menangis. Jadi apa saja, hari-hari kita kena dengar tangisan mata kita. Kadang-kadang mata kita ni senang menangis bila dengar cerita tentang artis, kan? Tentang artis tu senang menangis, kan? Senang sangat nak mengalir air mata, kan? Bukan mudah. Akademi Tasya, nangis air mata keluar. Tengok artis bercerai, sedih dengar. Kita pun tengok, nangis. Puteri Sarah punya cerita, nangis air mata. Tapi kita tak pernah mengeluarkan air mata takutkan api neraka. Ini paling bahaya. Ini paling bahaya. Kita jangan menangis dengan benda tu. Kita ada masalah diri sendiri. Takutlah dengan api neraka. Takutlah dengan tangisan api neraka. Jadi menangislah. Kerana air mata daripada takutnya api neraka ni boleh memadamkan panasnya. Boleh memadamkan panasnya api neraka Jahannam. Jadi itu antara buang masa menangis sebab hati, betul. Buang masa sebab. Jadi saya ni kadang-kadang payah menangis. Jadi kau tahu, saya Badrul Amin saya selalu dengar. Saya dengar dulunya kuliah. Apa-apa sajalah. Kadang-kadang baca doa sendiri tak menangis. Tapi dengar orang baca doa, kita boleh menangis. Kadang-kadang dengan muzik dia. Kadang-kadang kita dengar tentang cerita api neraka, video klip-klip yang tentang neraka. Kita boleh lama-lama, saya buka zikir tu lama-lama, baru saya jenis munajat. Duduk munajat. Selagi saya tak baca zikir tu, saya tak dengar YouTube tu lagu benda-benda yang diterangkan pada api neraka ni, mata ni payah nak menangis. Sebab ngantuk. Mata kita ni mengantuk. Bila dengar benda tu, jadi baru kita nak mengalir air mata. Tapi mengalir mata ni bukan kerana mengalir mata benda-benda tentang bukan. Cerita Korea. Tapi mengalir air mata sebab takutkan api neraka. Atau mengalir mata. Jadi sebab tu ulama dia sebut, Dr. Zulfi Al-Bakri dia pernah sebut dalam Facebook dia. Manusia ni dia tak macam benda lain. Manusia ni Allah bagi kita ni dua ilham. Dalam surah Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia ni Allah ilhamkan dua benda dalam hidup dia, iaitu jalan fujuraha, jalan jahat, jalan buruk, wa taqwaha, jalan baik. Jadi mata juga sama. Mata manusia ni, sangkaan manusia ni ada sangkaan buruk, sangkaan baik. Jadi hati manusia ni, mata juga ada mata dalam pandangan buruk dan pandangan baik. Dia tak sama macam lebah. Lebah ni pandangan dia baik belaka. Dia tengok madu je. Tu Allah jadikan lebah ni mata dia tengok madu. Lalat ni Allah bagi mata dia ni tengok benda jahat. Tengok benda taik. Tengok benda busuk. Tak nampak benda lain. Minyak wangi tak datang lalat. Lalat datang tempat-tempat busuk, tempat-tempat taik. Sebab mata lalat diciptakan begitu.
Manusia ni ada dua-dua. Ada mata lalat, ada mata lebah. Jadi dikata mata lalat, mata lebah ini yang melihat madu ini, maka melihat kebaikan, maka kita kena guna manusia ni untuk melihat orang lain. Melihat orang beriman. Sangka baik pada orang beriman. Tengok isteri kita, saja saya, maka kena melihat mata lebah. Isteri saya juga melihat saya dengan mata lebah. Tengok kebaikan saya. Begitu juga saya melihat jiran saya, melihat kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, rakan-rakan Facebook, rakan-rakan GNI, rakan-rakan Bidadari Syurga, rakan-rakan yang lain, rakan-rakan jemaah, sebagainya. Maka melihat kebaikannya. Kalau saya sebagai musyrif, saya kena melihat kebaikan jemaah saya. Dan yang kedua, mata lalat yang ada pada diri saya ni, kita gunakan untuk melihat keburukan diri, untuk melihat diri sendiri, untuk melihat sendiri, diri kita sendiri. Jadi pada malam hari ni, kita kena selalu melihat dosa-dosa, melihat kesalahan ataupun menggunakan mata lalat kita ni untuk melihat diri. Kita ni banyak dosa. Kita melihat kita ni, Allah bagi kita umur yang panjang, masih lagi berdosa. Baca Quran, ya Allah, lemah lagi. Sebagainya. Maka lihatlah kejahatan pada diri sendiri dan lihatlah kebaikan pada orang. Ni terbalik. Kita lihat keburukan orang. Tapi lihat kebaikan sendiri pula. Kita duduk tahajud ni, aku ni tahajud ni. Oh, baik. Agak-agaknya bonda moda ni agaknya dia tahajud tak malam-malam. Kita rasa macam tu pula. Sudah. Sudah. Jadi ingat tai lalat lain. Betul tu Ustaz, bila tengok video-video kisah-kisah lagu-lagu qasidah nasyid, sedih boleh mengalir. Kadang-kadang saya boleh mengalir air mata. Kadang-kadang memang boleh selalu air mata. Kadang-kadang muzik ni, sebab tu ulama tidak mengharamkan muzik secara total. Kenapa ulama tak mengharamkan? Ustaz Qaradawi tak mengharamkan. Sebab muzik ni pada asalnya harus. Sebab kadang-kadang waktu zaman kita muda, tahun 70-an, muzik ni biasa digunakan untuk benda-benda lalai. Benda lalai. Tapi bila sekarang dia masuk al-arqam, dia muzik dia digunakan untuk dekat pada Allah. Maka dia jadi halal. Maka jadi harus. Jadi perkara yang baik. Jadi apa sahaja perkara yang boleh melalaikan maka haram. Kalau kita main game sampai lalai juga haram. Baca Quran sampai terlupa solat pun haram. Jadi begitulah maksudnya. Jadi kita gunakan muzik untuk dekat pada Allah. Maka dia boleh. Jadi boleh jadi. Jadi zikir-zikir astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Baca zikir kan? Jadi boleh berzikir dengan qasidah dan sebagainya, sampailah kita boleh mengalir air mata. Usaha. Nabi kata kalau tak boleh menangis, maka berusahalah menangis. Nabi tak kata kalau lah kamu tak boleh menangis, maka cukuplah kamu dengan begini. Tak ada. Kalau kamu tak boleh menangis, berusaha untuk menangis. Jadi itu 3 roh. 3 makanan roh oleh Malik bin Dinar. Okey. Unsur roh itu dikata bahawa menunjukkan roh itu telah ditiupkan kepada Allah, ditiupkan oleh Allah ke atas patung Adam. Dan juga roh yang sama ditiupkan ke bersemua jasad manusia, zuriat keseluruhannya, melalui perut ibu mereka. Dia akan ditiupkan roh daripada perut ibu lagi dah. Badan kita, jasad manusia ni tak waktu saat mana lahir dunia, tak. Waktu saat dia dalam perut ibu lagi, janin kita ni dah ditiupkan roh. Jelas dikata roh bukanlah suatu benda bersifat material, bukan. Dan dapat disentuh juga tidak. Seperti tubuh badan. Sesungguhnya roh adalah halus, bercahaya dan bersifat nurani. Rohnya asalnya semua nurani. Yang kedua, keperluan roh ini bukanlah seperti keperluan maddi. Hal ini disebabkan keperluan ini tidak wujud dalam perut bumi. Tak ada. Dalam bumi ni tak ada. Dalam bumi tak ada. Jadi sebab tu dikata baca Quran. Quran diturunkan daripada Allah, bukan di bumi. Quran bukannya makhluk di bumi, tak. Quran ini adalah zat Allah. Quran ini adalah sifat Allah. Kalam Allah. Quran ini adalah kalam Allah. Dia bukannya makhluk. Jadi baca Quran. Baca Quran. Berzikir, muhasabah. Itu juga tak dapat kat bumi ni. Muhasabah ni bukan makanan, tapi makanan jiwa. Jadi tak dapat di bumi ni daripada selainnya. Sesungguhnya roh mempunyai keinginan dan kemahuan yang dapat menerangi, yang penuh tersirat dengan makna keimanan dan tidak dapat dicapai melainkan hanya dengan keimanan kepada Allah. Sebaliknya, ia juga dapat dicapai dengan memberi sepenuh perhatian kepadanya, dengan merasa seronok ketika berzikir mengingatinya, serta melakukan segala amal ibadat
dengan sepenuh jiwa raga. Sebab itu ulama sebut kita kena penuhkan dengan 3 benda tadi. 3 roh kita ni. Kalau kita tak penuhkan roh kita ni, ibarat dikata seolah-olah dikata tanah yang lapang, yang subur. Roh kita ni subur. Roh kita ni nurani, subur. Kalau kita tidak dipenuhkan, kalau tanah yang subur tak dipenuhkan dengan tanaman yang baik, agak-agaknya apa yang tumbuh dalam roh kita ni? Dalam badan jasad, dalam tanah kita, tanah lapang yang subur, kalau tak ditanam dengan pokok yang baik, apa yang tumbuh di tanah kita? Iaitu tumbuhnya lalang. Tumbuhnya lalang. Begitulah manusia. Saat mana kalau dia tak masukkan roh dia dengan 3 benda ni, tak cepat berkawan dengan orang baik, tak dimasukkan dengan Al-Quran pada waktu malam, dan tak dimasukkan rohnya itu dengan muhasabah diri, maka dia akan melihat keselipan orang. Dia akan baca benda lain. Sebab tu bila kita tak nak baca Al-Quran pada waktu subuh, kita suka baca Facebook, baca WhatsApp dalam hidup. Kita suka baca Facebook, kosong hidup kita. Tak nak dekat dengan Quran. Nak baca Facebook je, nak baca WhatsApp je. Dan saat mana kalau kita tak nak berkawan dengan orang baik, maka kita suka berkawan dengan orang jahat. Kan? Kalau kita tak nak muhasabah diri, kesalahan diri, maka kita suka cari kesalahan orang. Itu yang netizen bangun pagi je. Saya tengok Puteri Sarah punya komen di Facebook baru-baru ni. Dia kat berita, baru 1 jam berita. 14,000 komen. 14k komen. Dahsyat tak dahsyat? Dia punya orang suka mengomen. Dalam tu ngutuk habis orang. Sebab apa? Mereka tak menyendiri untuk melihat ke muhasabah diri. Mereka suka muhasabah suami orang, muhasabah itu. Yang laki ngutuk perempuan, perempuan ngutuk laki. Maka orang yang beriman ini bila roh dia penuh, mereka tak sempat muhasabah orang. Yang muhasabah dia diri sendiri. Muhasabah diri sendiri. Jadi insya-Allah moga-moga kita 3 roh ni, maka kalau makanan jasad tak payah sebutlah kan. Makanan jasad banyaklah. KFC boleh, nasi Arab boleh, kambing golek boleh. Itu ibu-ibu lagi pandai. Ibu-ibu lagi pandai. Tentang masak apa tak jadi pun ibu-ibu penuh kan. Itu tak ada masalah. Cuma makanan roh itu tadi 3. Jadi kita beramal, moga-moga selamat beramal dengan amalan-amalan yang disebut oleh salafus soleh untuk menguatkan diri kita. Jadi insya-Allah. Salah Ustaz, semak point nombor 2. Saya tanya saya salah catat, minta semak jap. Okey. Nombor pertama saya tengok dulu bertemu dengan sahabat-sahabat soleh. Okey, betul. Liqa'i ikhwan. Yang pertama. Okey, betul. Nombor 2, Al-Quran dibaca pada waktu sebelum subuh. Dia bukan waktu sebelum subuh, sedikit pada akhir malam. Sama lah tu. Sebelum ulama ada sebut sebelum subuh. Ada ulama kata sedikit daripada akhir malam. Jadi mana-manalah. Kan? Sama je. Maksudnya membaca pada akhir malam ataupun sebelum subuh. Kan? Sama ada dalam solat ataupun luar solat. Jadi kalau waktu kita dalam keadaan saat kita tak boleh baca Quran, maka ulama bagi 2 pandangan. Yang pertama sama je, iaitu mendengar Al-Quran, dan yang kedua boleh mentadabbur Al-Quran. Boleh baca tafsir. Okey, yang kedua, yang tadi apa tu, iaitu juga di antara salah satu daripada orang yang baca Al-Quran sebelum kala subuh ni adalah salah istiqamah. Dia mesti wajib istiqamah. Dia adalah antara syarat ataupun antara amalan atau amalan husnul khatimah. Betul. Kita tajuk akan mati dalam husnul khatimah. Tapi syarat dia tadi, dia mesti istiqamah. Dia tak boleh baca malam ni besok tinggal, tak boleh. Dia mesti istiqamah. Dia disebut pada roh ni disebut istiqamah. Istiqamah penting sampai mati. Sebab tu dia kata dalam Al-Quran, qalu id qala rabbuna Allah, dia kata innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang beramal dan menyebut Tuhan kami adalah Allah, dia beramal, berzikir, solat, puasa dan berzikir, beribadat, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, barulah malaikat turun kepadanya untuk menguatkan lagi amalan dia. Jadi moga-moga kita istiqamah lah, beramal, beribadat, dan yang seterusnya beruzlah, menyendiri, betul, memberi ruang kepada diri. Jangan kita tengok nak komen orang, suka komen orang, komen diri sendiri. Kita catat, kalau ada satu saja tadabbur sampai satu hari tu, waktu saya kat sekolah dulu lah, sampai semua kena tulis 10 kesalahan diri sendiri. 10 buat. Apa kejahatan kita yang kita buat hari ni, ataupun apa kita buat. Malu kita tulis kejahatan kita. Ya Allah, malu kita nak tulis tu, segan, takut orang nampak. Ya Allah, tapi jangan bagi orang tengok lah, tapi malu. Kita tulis kejahatan kita ni, malu.
Tapi kalau kita komen kejahatan orang dekat Facebook, Allah, hebat. Tapi kalau kita tuliskan 10 kejahatan kita pada waktu malam, menyendiri, oi kita malu, tak nak tulis kita. Tak tertaip. Tak tetap, tapi kalau ngutuk orang artis itu, ngutuk artis ini, ngutuk itu, ngutuk ulama ini. Kalau ngutuk memang kita suka. Itu manusia. Tapi kalau kita suruh komen pasal kesalahan sendiri, Masya Allah, lagi banyak. Lagi banyak. Kan? Yang kita, roh kita yang kuat ni bukan untuk komen dosa orang, tapi kita kena komen dosa sendiri. Okey, selesai. Yang selesai, menyendiri, memberi ruang berzikir untuk muhasabah, munajat. Munajat, berzikir, muhasabah. 3 benda tu lah. Dan sehingga pertama syarat dia sampai boleh mengalir air mata. Abu Bakar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang cepat mengalir air mata. Kalau dia Abu Bakar ni orang yang kuat. Rasulullah ni sahabat yang kuat. Jati diri dia kuat. Tapi pelik, bila depan Allah senang keluar air mata. Kita ni lemah. Dengan tikus takut. Kan? Dengan tikus pun takut. Ya Allah. Menjerit. Macam tak dapat berim. Menjerit. Jenis terperanjat. Kan? Tikus binatang paling penakut. Kita menjerit. Penakut perempuan ni. Tapi isteri kita pun kadang-kadang, ya Allah, menjerit dapat tikus. Tapi yang lagi pelik, suami yang takut dengan isteri yang takut dengan tikus. Itu pelik lagi lah. Okey. Lain lah. Okey. Jadinya, saat mana disebut tentang, tapi pelik. Depan Allah tak boleh menangis. Depan Allah tak boleh menangis. Unik. Kan? Depan cerita pasal api neraka tak boleh nangis. Cerita api neraka menguap. Menangis juga tapi menguap. Nangis kerana menguap, ngantuk. Baca zikir pun Astaghfirullahaladzim. Nangis tu kerana keluar air mata sebab sangap. Menguap. Ngantuk. Jadi kena usaha. Besok bangun lagi, usaha lagi. Sampai Nabi kata kalau tak boleh menangis, berusaha menangis. Sehingga Imam Ghazali menyebut apa? Sampaikan kalau tak boleh menangis juga. Buat menangis. Nampak macam berlakon kan? Tapi buat. Tapi janganlah letakkan, dibagi letaknya air mo. Letaknya minyak kapak. Ambil minyak kapak, dia titis dekat dia punya mata. Keluar juga air mata. Andika tu buat menangis ni, belajar macam mana nak menangis. Belajar macam mana nak menangis. Jadi insyaAllah, wallahualam. Jadi ada apa-apa soalan? Kalau kita tutup, yang kita sambungkan depan, keseimbangan di antara unsur jasad dan unsur roh dalam diri manusia. Kita baru belajar keseimbangan. Macam nak imbangkan di antara jasad dan roh. Sebab dia dua ni melekat dalam badan. Jadi kita kena ada keseimbangan antara jasad dan juga keseimbangan dengan roh. Jadi wallahualam. Soalan mungkin insyaAllah ibu-ibu semua. Ustaz, menarik tadi bila Ustaz kata dengar apa-apa alunan zikir baru boleh buat rasa menangis kan. Juga pengalaman pertama saya berhijrah, saya dengar lagu apa Menanti di Barzah tu saya tak boleh. Saya orang memang akan rasa macam sampai takut dia dan buat saya bangun malam lah. Wallahualam, itu antara perkongsian dah juga. Kita memang ada satu benda yang boleh insting, boleh kita menyebabkan kita, kadang-kadang lagu, muzik ni, kalau satu saat memang kita boleh mengalir air mata. Boleh mengalir air mata. Cuma sayanglah muzik itu bila tengok cerita Ombak Rindu. Sayanglah menangis air mata kita kerana cerita Melayu kan. Kerana cerita cinta. Bila dia putus, suami dia mati, kita pun menangis. Sayanglah. Sebab air mata kita ni Allah bagi. Lebih-lebih lagi perempuan. Saya akan ajar nanti satu fake perempuan. Kenapa Allah letakkan sifat kasih lebih besar daripada sifat rahim itu diletakkan pada perempuan? Kenapa? Kenapa disebut dalam satu hadis disebut bahawa akal perempuan satu? Tapi sebenarnya bukan satu. Sebenarnya disebut dalam tu, saya nak baca daripada kupasan daripada syarah UIA, Profesor UIA tentang, saya suka kenapa sebut. Kenapa orang perempuan ni lebih sayang? Bila dia makan suatu benda, dia nangis, mak saya tu. Menangis air mata dia, keluar air mata. Kenapa? Kerana dia tinggal anak abang saya ni zikri dekat Mesir. Dia kata agaknya zikri makan apa dekat Mesir ni. Bapak saya kata, lapar, masak dia makan. Dia gitulah. Simple. Lelaki simple. Tapi kenapa perempuan ni dia lebih emosi dia? Tapi bagaimana emosi yang Allah letakkan ni, sebenarnya perempuan ni mudah untuk dia ni masuk syurga. Sebenarnya kalau digunakan roh nangis dia ni, kasih sayang dia ni diletakkan kepada cinta Rasul dan cinta pada Allah. Dan cinta pada keluarga dia. Tapi sayang,
Hari ini perempuan-perempuan, ibu-ibu, minta maaf cakap, mereka menggunakan air mata mereka ni untuk menangis kerana artis. Nangis kerana suami orang, bercerai-berai artis, dia nangis komen dalam Facebook. Sayang, digunakan air mata dia untuk itu. Untuk cerita pasal apa, Akademi Fantasia, menuju puncak gemilang cahaya, dia mengundi tu. Nangis tengok Mawi keluar. Kadang-kadang sia-sia nangis. Jadi benda ni yang menyebabkan bahawa akhirnya tangisan dia tu tak ada makna depan Allah. Sedangkan Allah bagikan mereka ni mudah menangis. Maka tangiskanlah kerana takutkan api neraka. Tangislah kerana keluarga sendiri, anak sendiri, rindukan anak. Tangislah kerana rindu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita belum boleh menangis dengan rindunya Rasulullah, tak payahlah kita nangis dengan benda lain. Jadi cuba. Sebab saya pun susah, bukan senang. Saya lagi, ya Allah, hati keras ni, dosa banyak. Ibu-ibu doakan saya lah. Semoga saya boleh cepat mengalir air mata untuk rindu Rasulullah dan rindu kepada Allah. Susah sangat. Kadang-kadang nak sampai tahap nak nangis tu kena buka dulu video-video klip. Sampailah masuk dalam hati, baru saya muhasabah, baru saya berzikir. Supaya baru dapat feel, nak dapatkan climax tu mesti ada awal tu. Ya, itu yang payah. Tapi ada orang, ya Allah bagi mudah. Saya cerita tentang dalam kuliah, sikit je dia nangis. Sikit je dia nangis. Cerita pasal neraka je dah mula. Oh, jemaah saya tu hebat betul. Nangis, cakap sikit apa neraka dia dah ngalai mata. Ya Allah, Allah bagi dia mudah menangis bila sebut tentang Allah dan Rasul. Ini nikmat yang Allah bagi. Nikmat ya Allah bagi. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah dalam hati ada taman. Tak, kita maksudnya dalam hati ada taman ni bila dengan Allah. Air mata ni mahal bila kita gunakan untuk Islam. Tapi air mata jadi murah dan tak berguna bila kita gunakan untuk benda yang tak ada kena-mengena dengan kita. Bukan ustaz pun tengok AF. Mestilah ni zaman-zaman dulu ni. Zaman-zaman AF1, F2 ni kan popular. Tapi taklah menangis. Taklah menangis. Kadang-kadang sampai tengok kenapa sampai menangis. Jadi begitulah. Manusia, kalau kita tengok bahawa menangis dengan benda-benda yang begitu. Wallahualam. Jadi jemaah kita banyak yang ratu air mata. Betul. Sebab tu saya tak jumpa lagi ni. Kalau jumpa kat kelas ni banyak air mata. Jadi jemaah-jemaah yang selalu menitiskan air mata bila dengarkan tentang Rasulullah. Bila qasidah dia menangis. Di setiap api neraka dia menangis. Ya Allah, masuk syurga nanti ibu-ibu. Saya yakin orang-orang begini masuk syurga. Jangan lupa saya. Jangan lupa tanya Allah, mana saya? Confirmkan saya masuk syurga dulu. Jangan makan buah apple dulu ibu-ibu. Jangan makan buah apple. Cari kawan-kawan kita ni semua. Supaya semua masing-masing dapat mengecapi syurga Allah. Moga-moga ya Allah, kita semua dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah, okay, Alhamdulillah, moga-moga diberikan kekuatan kepada kita. InsyaAllah, ada yang lagi mungkin kita nak baca al-Mulk ataupun tidak malam ni? Ya Ustaz, baca al-Mulk lah. Kalau tak misalkan Ustaz lah. Tak ada, relax je. Saya boleh baca lagi. InsyaAllah. Boleh baca. Okay, Ustaz. Baik. InsyaAllah kita bersediaan untuk sahabat-sahabat kita untuk nak buka al-Mulk. Kita Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Aziz Fakhairuddin. Waalaikumsalam. Kalau susah keluar air mata ni masalah hati ke? Itu yang paling takut tu. Sebab saya ni yang susah keluar air mata. Susah air mata, kadang-kadang saya doa orang keluar air mata, saya tak keluar. Itu masalah paling besar. Kan? Jadi saya pun agaknya memang masalah hati. Sebab memang kita kena tengok hati kita. Jangan tengok hati orang. Tengok hati kita. Kita selalu tengok hati orang. Dia ni jahat, dia ni sombong, ini mula. Tapi tak tengok hati kita. Tapi kalau kita tengok hati kita sendiri, baru kita nampak malu kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insyaAllah kita akan lalui semua tu. Moga diberikan jalan syurga Firdaus buat kita seluruhnya. Amin. Okey, insyaAllah baca. InsyaAllah kita baca al-Mulk. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين
قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارhamna bil Quran. Rahmati kami ya Allah dengan Al-Quran dan juga Al-Muq yang kami baca pada malam ini ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikanlah Al-Quran yang kami baca ini sebagai imam ikutan kami, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai cahaya menerangi hidup kami, sebagai petunjuk dan hidayah kami, sebagai penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi wahai Allah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, di saat mana kami terlupa ya Allah, di saat mana kami selalu dilupakan ya Allah, Engkau selalu ingatkan kami ya Allah untuk membaca Al-Quran. Di saat mana kami malas, rajinkanlah kami membaca Al-Quran. Wa 'allimna minhu ma jahilna, di saat mana kami jahil ajarkanlah ya Allah. Di saat mana kami tidak pandai, pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah, tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini fi kulli laylah, pada setiap malam ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah, tilawat suratul Kahfi, untuk kami dapat membaca suratul Kahfi fi kulli yaumil jumu'ah, pada setiap hari Jumaat ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki ya Allah, tilawatal Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ya Allah pada akhir malam ya Allah, dan pada saat kala sebelum subuh ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki ya Allah untuk kami membaca Al-Quran di pada siang dan malam ya Allah. Waj'alna hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca ini sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan, dan sebagai syafaat kepada kami ya Allah fil qabr, saat mana di dalam kami di dalam kubur ya Allah, dan juga syafaat kami ya Allah di saat mana kami dibangkitkan di yaumil mahsyar nanti ya Allah ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim, insyaallah. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Terlebih dahulu terima kasih kerana membantu Gemenur Iman dalam infak agihan makanan Ibnu Sabil sebelum ini untuk jemaah-jemaah Gemenur Iman yang berinfak itu. Terima kasih banyak Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Izinkan saya buat hibahan kuliah esok Ustaz. Pada pukul 6.45 pagi, kita ada kuliah subuh bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan bacaan surah Yasin, doa, tazkirah, kisah-kisah dari Al-Quran. Pada pukul 8 pagi, kuliah duha bersama Al-Fadhil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf dengan tafsir surah Al-Kahfi pada pukul 2 petang. Bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Helen dengan halaqah tahfiz. Pada pukul 5.15 petang, kuliah asar bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman dengan ensiklopedia perang Rasulullah SAW. 8 malam, kuliah maghrib bersama Al-Fadil Ustaz Abdullah bin Tudah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. 9 malam bersama Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran. Dan 9.15 malam, kuliah isyak bersama Al-Fadilah Ustazah Afzan bin Muhammad bin Abdul Manaf dengan Fardu Ain. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Semoga memberi manfaat kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebuah kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dalam itu datang dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai bentuk majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Saya sudahi dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.